السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi Sayyidul Ayyam ini dengan merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-129 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Yang bermaksud, mereka berkata, kami telah dianiaya dan diperhambakan oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang kepada kami. Nabi Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhan kamu akan membinasakan musuh kamu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Kemudian ia akan memerhati bagaimana pula perbuatan kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa AS telah pun mewasiatkan kepada Bani Israel, kaumnya, supaya bersabar dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah reaksi Bani Israel terhadap wasiat daripada Nabi Musa AS ini? Allah rakamkan dalam ayat ini, qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Yang bermaksud, berkata Bani Israel kepada Nabi Musa AS sebagai reaksi terhadap nasihat baginda kepada mereka, sungguhnya kami telah mengalami penderitaan daripada atau yang datang daripada Fir'aun sebelum engkau datang berdakwah kepada kami, wahai Musa. Fir'aun telah membunuh ramai dalam kalangan anak-anak kami dan telah melakukan pelbagai bentuk kezaliman dan pelbagai bentuk tekanan kepada kami. Dan begitu juga setelah engkau berdakwah kepada kami, diutuskan Allah sebagai Rasul kepada kami, kami juga menerima penderitaan seperti mana yang engkau lihat keadaan kami sekarang. Betapa buruknya keadaan kami dan betapa hinanya pekerjaan yang kami lakukan. Maka kami tidak dapat mengambil atau tidak mengambil apa-apa faedah atau tidak mendapat apa-apa faedah daripada perutusanmu atau terutusnya kamu kepada kami. Maka sampai bilakah kami akan sanggup untuk mentaati dan menuruti perintahmu dan menjadi pengikutmu dan mendengar segala nasihat yang engkau sampaikan kepada kami. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, reaksi ini merupakan reaksi yang sangat tidak beradab, yang sangat negatif daripada Bani Israel terhadap Nabi Musa AS. Maka kita lihat bagaimana Nabi Musa membalas atau menjawab reaksi tersebut seperti mana Allah rakamkan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Berkata Musa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu, akan menghapuskan musuhmu iaitu Fir'aun yang telah melakukan segala bentuk kezaliman kepada kamu sejak dahulu lagi. Wa yastakhlifakum fil ard, dan Allah akan menjadikan kamu sebagai khulafa, sebagai pemerintah-pemerintah atau sebagai pengganti-pengganti di Mesir setelah kehancurannya dan pengikut-pengikutnya.
fayanzura kaifa ta'malun, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat kamu, akan memerhatikan apakah yang kamu lakukan, sama ada yang baik maupun yang buruk, dan pasti ia bertujuan untuk Allah membalas kamu berdasarkan apa yang kamu lakukan. Maka sesungguhnya tindakan Allah menjadikan kamu khalifah, menjadikan kamu pemimpin di atas negeri itu, atau pada negeri itu, atau di negeri itu, setelah kemusnahan musuh-musuh kamu, bukanlah suatu yang menjadi sumber untuk dibangga-banggakan oleh kamu, tetapi ia merupakan suatu bentuk ujian terhadap kamu. Sekiranya kamu melakukan dengan baik, maka akan ditambahkan Allah akan kelebihan dan limpahan kurnianya. Sekiranya kamu melakukan sebaliknya atau tidak baik, maka kamu juga akan mendapat balasan buruk seperti mana musuh-musuh kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kalimah asa yang diterjemahkan sebagai mudah-mudahan ataupun semoga, membuktikan tentang ar-raja ataupun harapan Nabi Musa alaihissalam, dan ia merupakan suatu adab yang hebat, adab yang tinggi di antara Nabi Musa dengan Allah Azza wa Jal. Pada masa yang sama mengajar manusia, termasuklah kita, supaya sentiasa beradab dengan Allah, dengan Allah Tuhan kita, terutama dalam ketika kita berdoa kepadanya. Begitu juga terdapat padanya atau pada perkataan asa itu suatu tegahan, iaitu tegahan daripada sikap bertawakal tanpa melakukan amal terlebih dahulu. Kerana sekiranya ia dinyatakan secara atau dalam bentuk suatu yang pasti, maksud pasti Allah akan menghancurkan, maka barangkali ia akan menyebabkan Bani Israel tidak akan melakukan sebarang usaha dan akan meninggalkan jihad kerana semata-mata bergantung kepada janji itu. Dan dikatakan juga oleh para ulama bahawa Nabi Musa alaihissalam sengaja membawakan bentuk janji itu dengan bentuk atau sirah ar-raja, dengan satu gaya bahasa harapan, supaya Bani Israel tidak mendustakan baginda, kerana mereka adalah golongan yang lemah jiwanya disebabkan terlalu lama berada dalam keadaan kehinaan dan perhambaan kepada Firaun dan kaumnya. Juga kerana kebimbangan ada kalangan mereka yang masih lagi mengkagumi Firaun atau kekuatan Firaun, maka bimbang-bimbang mereka akan melihat apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam itu sebagai sesuatu yang mustahil akan berlaku. Maka kerana itu Nabi Musa menyatakan dalam bentuk harapan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya surah yang mulia ini menceritakan kepada kita beberapa ayat, iaitu beberapa bukti berkenaan dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan azab Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya disebabkan kezaliman dan kedegilan mereka, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menunaikan apa yang diharapkan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam harapannya dan juga doanya. Mari kita lihat ayat yang seterusnya, ayat yang ke-130 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya dengan musim kemarau dan kekurangan buah-buahan supaya mereka insaf mengambil pelajaran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana ayat-ayat Al-Quran kali ini mengkisahkan kepada kita dengan suatu bentuk gaya bahasa yang hebat dan memberi kesan. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan as-sinin di sini adalah tahun-tahun kemarau. Dan ia merupakan suatu yang biasa digunakan dalam bahasa Arab. Maknanya ialah sungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menguji ala Fir'aun, kaum Fir'aun dan juga pengikutnya, dengan didatangkan tahun-tahun yang penuh dengan kemarau, kekeringan, kesusahan dalam kehidupan, kurangnya buah-buahan dan penghasilan. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan mereka menyedari akan kelemahan mereka berhadapan dengan kekuatan Allah yang menciptakan mereka dan segala yang ada di langit dan di bumi. Dan mudah-mudahan mereka akan kembali dan meninggalkan kekufuran dan kemaksiatan. Kerana ujian yang pedih itu, kesusahan demi kesusahan itu biasanya akan melembutkan hati-hati manusia, akan menyedarkan jiwa manusia, dan akan mendorong manusia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membawa manusia kepada kesedaran dan kembali berfikir dan bermuhasabah terhadap diri sendiri, khasnya terhadap dosa-dosa yang kesemuanya itu mengundang bala Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimah ala Fir'aun itu merujuk kepada kaumnya dan juga pengikut-pengikutnya. Maka mereka lah kaum yang dipersalahkan dengan kezalimannya dan juga dengan kedegilannya, iaitu kedegilan Fir'aun. Kerana kekuatan yang ada pada Fir'aun berbentuk wang ringgit ataupun harta, serta kekuatan persenjataan dan juga ketenteraan adalah daripada kaumnya. Mereka telah diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu kaum Fir'aun ini adalah kaum yang merdeka, dan mereka dimuliakan Allah dengan kebijaksanaan dan juga kemampuan yang pada masa yang sama membenci kezaliman dan keingkaran. Maka sewajarnya mereka sepatutnya tidak menerima sebarang bentuk perhambaan dari pihak Fir'aun terhadap mereka. Tidak menerima tindakan Fir'aun yang menjadikan mereka sebagai penyembah orang-orang yang menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Khususnya setelah dibangkitkan atau diutuskan Nabi Musa alaihissalam, setelah sampai dakwah baginda kepada mereka, dan bagaimana mereka melihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu diberikan Allah dan diberi sokongan oleh Allah dengan pelbagai mukjizat. Maka persoalannya, adakah ala Fir'aun ataupun kaum serta pengikut Fir'aun ini mengambil pengajaran daripada ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut? Musim kemarau yang berpanjangan, kesusahan hidup mereka, adakah menyentap hati mereka? Adakah menyebabkan mereka akan kembali berfikir tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita lihat pada ayat yang seterusnya, insya-Allah pada minggu hadapan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.